memahami perilaku kaum Melayu Malaysia sebenarnya mudah saja. Mereka sebetulnya kaum yang kecil dan bukan bangsa pejuang. Mereka juga tidak terlalu percaya diri menghadapi kaum Cina dan India di negaranya. Apalagi sebagian mereka sebenarnya Melayu palsu atau bukan suku Melayu asli. Itu sebabnya, kaum Melayu tampak sekali mengharap Indonesia sebagai penyelamat. Mereka ingin agar Indonesia merelakan nama bahasa Indonesia dilabeli dengan kata Melayu. Permintaan itu sulit sekali dipenuhi sekalipun setiap hari mereka bicara serumpan-serumpun. Karena bahasa Indonesia memang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia, walau diangkat dari bahasa Melayu. Nama bahasa Indonesia telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan masuk konstitusi. Lucunya, kaum Melayu Malaysia seakan-akan tidak mau tahu mengenai konsep bangsa dan negara Indonesia. Mereka tetap ingin hidup dalam ilusi. Tujuannya tentu saja agar kaum Melayu Malaysia tampak memiliki bahasa yang hebat dan seolah menjadi bangsa yang besar pula. Tujuannya agar mereka bisa sejajar dengan kaum Cina dan India. Itu sebabnya, Profesor Malaysia kemudian mengarang ilusi mengenai alam Melayu. Dongeng ini ditanamkan pada seluruh siswa Malaysia, terutama kaum Melayu, agar mereka punya kebanggaan. Dan inilah asal mula dongeng itu. Melayu bagi saya adalah berasaskan pada konsep etnolinguistik, yaitu berasaskan bahasa Australasia. Kawasan Melayu yang kita gunakan ialah berpisah dari Madagaskar ke Kepulauan Pasifik. So, itulah dunia Melayu bagi saya. Dan juga seperti juga orang-orang Cina, dunia Cinanya adalah benua Cina. Bagi orang India, benuanya adalah benua India. So, bagi orang Melayu, dunianya adalah alam Melayu. So, kalau kita membicarakan tentang siapa itu Melayu, maka mereka adalah penduduk yang tinggal di alam Melayu. Fahimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Kalau kita tengok pada peta ni nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Alam Melayu. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik. Faktor geografi ya. Faktor geografi. Sekali lagi, dongeng alam Melayu tadi terutama berbasis bahasa Melayu. Dengan kata lain, kaum Melayu Malaysia tentu amat terpukul setelah bahasa Indonesia dinobatkan sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Kaum Melayu Malaysia pada dasarnya telah kehilangan dongeng yang hebat tadi. Alam Melayu itu tiada artinya tanpa bahasa Melayu yang besar. UNESCO telah mengubur ilusi tentang bahasa Melayu yang besar dan mencapai 300 juta penutur itu. Dan kini tinggallah bahasa Melayu Malaysia dengan jumlah penutur sekitar 20 juta yang kondisinya amat memprihatinkan atau kurang bermartabat. Bahasa Melayu Malaysia dengan 20 juta penutur itu bukanlah bahasa ilmu, karena perguruan tinggi di Malaysia umumnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa penjajah mereka, sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa kelas 2, karena orang Malaysia lebih suka bahasa Inggris, karena dulu pun mereka tampak suka dijajah British. Persoalannya, tanpa bahasa yang hebat, apalah yang bisa dibanggakan oleh kaum Melayu Malaysia? Jadi, sebetulnya kaum Melayu Malaysia telah kehilangan bahasa sekaligus bangsa. Kaum Melayu Malaysia bukanlah bangsa yang hebat karena tidak memiliki bahasa yang hebat pula. Dengan catatan pula, bahasa Melayu Malaysia sebetulnya mereka pinjam dari bahasa Sumatera.
Logat Melayu yang mereka pakai sebagai bahasa utama di Malaysia adalah logat Riau Johor. Jadi, kaum Melayu Malaysia hanyalah peminjam bahasa dan tidak memiliki peradaban sendiri. Kaum Melayu Malaysia kebanyakan juga pendatang dari wilayah Indonesia. Kaum Melayu Malaysia ingin menutupi hal ini dengan konsep alam Melayu, sehingga tampak sebagai pemilik peradaban. Para profesor Malaysia pun rajin mendiskusikan dongeng tersebut seperti dalam video berikut. Melayu dari sudut geografinya ialah di Tenggara Asia, ya. Jadi kita boleh katakan bahawa Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Borneo, Filipina, Selatan Thailand, Selatan Vietnam, Champa, ini semua boleh dikatakan sebagai alam Melayu, ya. Jadi kalau kita ambil perkataan Nusantara yang digunakan oleh rakan-rakan kita daripada Indonesia, mereka mengatakan Nusantara ni ialah antara pulau-pulau dan mereka rujuk kepada Sumatera, Bali, Jawa dan juga Sulawesi, juga termasuk Borneo dia katakan Nusantara. Tetapi dalam bidang ilmiah di negara kita menyebut alam Melayu kerana dia lebih luas daripada antara pulau, kerana sebahagian daripada selatan Thailand, ya, Kemboja, Vietnam itu juga adalah sebahagian daripada alam Melayu. Jadi dari segi geografinya keluasannya begitulah. Tetapi dari sudut keluasan, dari sudut linguistik, kita dapati bahawa yang disebutkan oleh Profesor Saliha tadi, bahawa bahasa Melayu ini ataupun kita sebut Melayu dan juga bahasa-bahasa itu yang akarnya adalah daripada satu keluarga, iaitu keluarga Polinesia. Kalau selepas Perang Dunia Kedua, barulah perkataan Austronesia itu wujud. Sebelum tu digunakan Polinesia, bermakna poli maknanya banyak, ya, banyak-banyak pulau. Jadi kita lihat bahawa bahasa Melayu ni dipertuturkan atau digunakan daripada Pulau Easter dari sebelah kanan kita, iaitu di hujung sebelum Australia, sampailah kepada Madagaskar. Ya, ada satu tempat di Surinam, juga ada orang Melayu daripada Nusantara, daripada alam Melayu lah maksudnya, yang merupakan orang-orang Jawa yang dibawa oleh Belanda apabila Belanda menawan tanah di Surinam, dan orang-orang di sana masih lagi berbahasa Jawa halus, ya, dan baru-baru ni berlaku perbalahan ataupun salah faham di antara bahasa kenyataan menteri, ya, Indonesia mengatakan bahasa Indonesia lah yang patut menjadi bahasa kedua ASEAN, ya, selepas daripada Perdana Menteri kita menyebut bahasa Melayu adalah boleh menjadi bahasa kedua, menyarankan, ya, bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Kita tidak menyebut bahasa Malaysia kerana bukan milik Malaysia tapi bahasa di seluruh alam Melayu. Ini satu perkara yang boleh kita satukan, dan cukup menarik juga bila orang tanya dengan saya apa beza bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Saya kata cuba tengok lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi di Malaysia dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Ya, bahasa logatnya, bunyinya sama, iaitu bahasa Melayu, bukan dialek, bukan etnik, tetapi satu lingua franca. Mungkin hampir 90% profesor di Malaysia selama ini menganggap bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu. Jangan salah, Profesor Teo Kok Seong pun berpendapat begitu dalam tulisan-tulisannya. Jadi, selama ini banyak sekali profesor Malaysia yang melabeli bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Hampir semua kaum Melayu Malaysia umumnya menganut dongeng yang sama, yakni alam Melayu. Bahkan, konsep alam Melayu juga masih terus digunakan oleh generasi muda Melayu Malaysia, seperti dalam video berikut ini. Itu kita sebut sebagai Tanah Melayu, merangkumi daripada di utara di Nakhon Si Thammarat hari ini di Thailand, sampailah ke Madagaskar, sampailah ke New Zealand, sampailah ke di Samoa dan sebagainya, yang merupakan dahulu tempat asalnya orang Melayu. Melayu Archipelago. Malay Archipelago dulu istilah yang kita baru dengar lah, hangat diperkatakan sekarang. Dan orang Melayu bukan sekadar berasal di sini, tetapi pada satu tahap setelah membina satu legasi kekuasaan yang cukup unggul, telah membina kerajaan-kerajaan. Kalau saya sebut saja di Tanah Melayu hari ini,
ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kedah Tua, ada kerajaan Melaka, kerajaan Johor Riau Linggar, Aceh dan sebagainya, yang mana pernah ada tapaknya di sini, kerajaan Patani, di mana kerajaan-kerajaan ini adalah satu kerajaan Melayu yang cukup gah, kan? Ada sistem ekonomi yang teratur, ada sistem pentadbiran yang unggul, ada ketenteraan dan mampu menjaga keselamatan pedagang sehingga telah muncul sebagai tempat berlakunya pertukaran ataupun perdagangan dunia pada satu masa ketika dahulu. Dan di sini satu hakikat yang kita perlu sentiasa terapkan ataupun kita perlu sentiasa ulang-ulang supaya kita faham bahawa sebenarnya pemilikan kepada tanah Melayu ini bukan sekadar hak semata-mata, kan? Tetapi generasi kita yang terawal, yang dahulu telah membuktikan bahawa mereka telah berjaya mencapai satu kemajuan yang cukup unggul yang seharusnya menjadi satu panduan dan pedoman kepada kita lah. Itulah sebabnya kaum Melayu Malaysia tentu amat terpukul setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Alam Melayu yang mereka bangga-banggakan itu tentu tidak ada gunanya lagi tanpa adanya bahasa Melayu yang hebat. Mereka pun sulit menyatakan sebagai bangsa yang besar karena tidak memiliki bahasa yang besar pula. Itulah masalah yang dihadapi kaum Melayu Malaysia saat ini.